Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kini saya bersiaran langsung di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada hari ini saya akan mengupaskan tentang teori-teori etika. Moral dan etika merupakan elemen yang penting perlu difahami secara mendalam bagi membentuk atau melahirkan modal insan yang berjaya dan berkualiti, terutamanya generasi muda pada masa kini. Moral dan etika merujuk kepada sikap, budi dan budaya masyarakat dalam sesebuah negara itu. Etika boleh menjadi panduan kepada manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang bermoral, dan hal ini kerana dalam mempelajari teori etika itu sendiri, manusia mampu untuk membuat keputusan sama ada sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak dalam situasi tertentu. Ia perlu difahami dan dipraktikkan secara meluas oleh setiap individu bagi membentuk suasana negara yang harmonis. Terdapat dua teori penting dalam etika dan moral, iaitu consequences theory yang merujuk kepada tindakan baik atau buruk bergantung kepada akibat daripada tindakan. Manakala non-consequences theory merujuk kepada tindakan yang dilakukan dilihat sebagai sesuatu yang penting. Semua manusia pasti terikat dengan moral dan etika yang dibentuk dalam sesebuah tamadun, masyarakat dan organisasi. Teori yang paling tepat digunakan sebagai landasan kehidupan setiap masyarakat bagi mengelakkan keamanan sesebuah negara. Secara dasarnya, teori yang paling tepat adalah disandarkan kepada agama kerana agama merupakan panduan utama yang digunakan oleh setiap individu. Adina, kau buat apa kat sini? Tadi kan aku ada kupaskan tentang teori etika. Boleh kau bagi tahu aku apa yang kita dapat kalau kita belajar teori etika ni? Oh, jap aku Google Aku tahu. Okey, sebab aku Google ni aku nampak kita dapat mengenapasi teori-teori penting berkaitan dengan etika yang telah diperkenalkan oleh para sarjana dan ilmuwan. Selain itu, kita juga dapat menjelaskan elemen-elemen penting yang wujud dalam setiap teori. Selain itu, kita juga dapat memberikan antara aspek etika, kesamarataan dan pengasingan kuasa. Akhir sekali, kita juga dapat menganalisis pelaksanaan di dalam organisasi. Oh, baru aku faham dengan lebih jelas tentang teori etika ni. Bagus juga kalau kita betul-betul mendalami sesuatu teori etika tu kan? Bagus. Okay. Guys, korang dah buat ke assignment etika hari tu Tak tahu nak buat macam mana. Oh, Lina buat lah. Oh, macam ni. Teori etika yang berdasarkan yang fahamkan lah. Teori etika ni terbahagi pada teori klasik dengan teori etika moden. Bawah teori etika klasik, sebabkan Lina hanya buat teori etika klasik, so Lina terangkan teori etika klasik je lah ya. Bawah teori etika klasik ni terbahagi kepada dua, iaitu teori teleologi dan teori kebaikan. Teori teleologi ni lebih dikenal lagi sebagai teori akhlak. Teori ini menekankan hasil atau kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jika tindakan seseorang itu membawa kesan yang baik atau yang dihazati, maka tindakan itu dibenarkan dan dianggap sebagai betul dan bermoral. Kalau tak silap, teori teologi ni ada dua jenis kan? Ethical egoism dengan utilitarianism, kan Yin? Lain, berdasarkan apa yang internet search lah, ethical egoism ni didefinisikan sebagai seseorang individu harus melakukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan kesan maksimum kepada kebahagiaan dirinya. Ia pula menepikan kepentingan kesan kepada pihak lain, tetapi sebaliknya terlalu menumpukan kesan terhadap dirinya sendiri. Itu bagi ethical egoism. Utilitarianism pula ditaktifkan sebagai seseorang individu itu harus melakukan sesuatu tindakan yang dianggap bermoral jika kesan daripada tindakan tersebut memberikan kebahagiaan atau kesan yang baik untuk keuntungan semua pihak tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Bawah utilitarianism terbahagi kepada dua pula, iaitu act utilitarianism dan rule utilitarianism. Itu je. Kalau teori kebaikan tu macam mana pula Teori kebaikan tu macam seseorang itu memiliki watak yang baik dan cemerlang, biasanya boleh melakukan sesuatu perkara betul pada masa yang sesuai dengan cara yang dibenarkan. Aristotle menegaskan bahawa kebaikan adalah sesuatu yang praktikal untuk dilakukan dan diamalkan oleh manusia, dan etika pula untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Itu je. Faham? Ha?
teori etika moden ni Naimi kan buat. Naimi dah cari ke poin-poin dia? Naimi buat. Ada cari sikit tadi. Teori etika moden ni maksud dia menekankan kebaikan moral dengan rasional. Lepas tu kat dalam teori etika moden ni ada 3. Teori deontologi, teori keadilan dengan teori hak asasi. Kalau teori deontologi ni maksudnya dia tak melihat kepada kesan atau keputusan sesuatu tu, tapi dia tengok kepada perbuatan atau tindakan yang dilakukan menentukan sama ada ia bermoral atau sebaliknya. Oh, teori deontologi ni yang ada 2 jenis tu kan ini? Betul, teori ni ada 2 jenis, iaitu act non-consequentialist theories dengan rule non-consequentialist theories. Bawah rule non-consequentialist theories ni pula ada 2, divine common theory dengan Kant's duty ethics. Oh, macam tu. Macam mana pula dengan teori keadilan? Teori keadilan ni pula dia cerita pasal keadaan di mana tiada apa yang wujud atau tiada kerajaan yang memerintah waktu tu. Contohnya, individu tersebut harus memilih prinsip-prinsip asas dalam pentadbiran kerajaan seperti yang seharusnya dilakukan oleh sesebuah kerajaan itu. Itulah maksud teori keadilan. Last sekali, teori hak asasi kan? Oh, teori hak asasi. Teori hak asasi tu Anya buat. Teori hak asasi manusia ni dia macam hak-hak bagi manusia yang dianggap asas dan penting yang tidak boleh dinafikan serta sebagai sesuatu yang berdasar. Lepas tu kalau tanpa hak ini, kehidupan manusia akan terjejas sebab dia ada banyak jenis hak asasi, ada 5. Yang pertama, hak untuk hidup, hak pengadilan, hak untuk bersuara, hak untuk bergerak dan hak beragama. Oh, macam mana dengan teori-teori hak asasi manusia? Oh, Ada berapa? teori hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, teori moral hak asasi manusia. Yang kedua, teori keadilan sosial hak asasi manusia. Yang ketiga, teori hak asasi manusia tersusun dalam sekali teori saintifik sosial hak asasi manusia. Oh, macam tu lagi terubah untuk assignment. Macam itulah. Berdasarkan perbincangan yang dilakukan sebentar tadi, saya dapat simpulkan aspek etika ini memainkan peranan yang penting dalam mewarnai dan mencorakkan dasar pentadbiran serta pembangunan negara. Etika yang berwibawa dan bermoral mampu untuk membawa negara setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Contohnya, kita boleh melihat di negara ini banyak infrastruktur dan prasarana telah dibangunkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Pembangunan jelas melanda negara dengan pelbagai kemudahan dan teknologi. Malah, kita pernah dikatakan sebagai negara yang mempunyai kemudahan kelas pertama tetapi mentaliti kelas ketiga. Terdapat banyak kebenaran terhadap pempujahan tersebut. Sebagai contoh, lihat tandas di pusat-pusat bandar berhawa dingin, berteknologi canggih tetapi yang menggunakan kemudahan tersebut langsung tidak bertanggungjawab. Maka dengan sekelip mata, kemudahan dan alatan tersebut rosak. Begitu juga dengan telefon awam yang banyak terdapat di desa dan bandar dan tidak banyak yang boleh digunakan. Rata-rata telefon yang ada tidak berfungsi. Malah terdapat masyarakat yang mencuri telefon tersebut. Pernahkah para pelajar melihat kemudahan telefon awam tetapi hanya tinggal pondoknya sahaja, tanpa ada sebarang kemudahan telefon? Bagaimana kita ingin bersaing jika pemikiran kita sendiri masih jauh ketinggalan? Pemikiran ini yang akan membawa kepada tingkah laku dan idea besar jika disalur dan digunakan dengan betul, mampu memberi kesan positif pada negara. Teori etika memberi impak yang besar kepada kehidupan manusia sejagat. Contohnya, melalui kepentingan teori etika, manusia bukan sahaja mampu untuk mengamalkan dan melaksanakan teori tersebut dalam kehidupan seharian, malahan manusia mampu untuk menganalisis dan menerapkan nilai yang terbaik dalam diri sendiri untuk membentuk kepribadian mulia yang tinggi. Justeru, tanggungjawab dan peranan kita ialah memastikan tingkah laku yang beretika dan mulia bagi mendatangkan hasil yang baik untuk keamanan dan pembangunan negara secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih.